أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi dalam siri tahsin Al-Quran, surah-surah lazim. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan menggantikan Ustaz Syafiq Hakimi, Syafiq Ambak, kerana beliau sekarang ini terpaksa menyerahkan sesi hari ini kepada saya kerana dikhabarkan bahawa pagi ini ayahanda beliau akan menjalani pembedahan ataupun akan menjalani rawatan jantung, dan sama-sama saya ambil kesempatan ini untuk kita mendoakan kesihatan ayahanda kepada Ustaz Syafiq Hakimi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan, memudahkan urusan beliau, diberikan kesembuhan seperti sedia kala dan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, seperti biasa sebelum kita mulakan sesi live kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membantu pihak Masjid Al-Muqtafi Billah Shah untuk kita subscribe, like dan juga share YouTube channel Masjid Al-Muqtafi Billah Shah TV MAMBS. Jangan lupa untuk like Facebook page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah dan teruskan follow Instagram Masjid Al-Muqtafi Billah Shah di mambs.kt. InsyaAllah di sana kita sediakan pelbagai konten yang bermanfaat insyaAllah untuk dikongsikan bersama dengan muslimin muslimat sekalian, dan mudah-mudahan dengan share, like dan juga subscribe tuan-tuan itu dapat membantu pihak masjid untuk lebih maju dalam usaha dakwah kami ini insya-Allah. Dalam keadaan kita masih lagi dalam suasana PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dan kalau di Terengganu ini masih lagi kita aktiviti masjid seperti kuliah dan sebagainya ni masih tidak dibenarkan. Jadi kita mudah-mudahan dengan cara sebegini kita sebar luaskan dakwah melalui medium media sosial ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sahamnya kepada kita, dan dengan cara ini sajalah dapat kita membantu supaya memastikan gerak kerja dakwah ini tidak terhenti di situ saja insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, seperti mana yang tuan-tuan dapat lihat di skrin, hari ini kita akan tahsin surah Al-Fil. Surah Al-Fil, pendek saja. InsyaAllah saya cuba ringkaskan sesi hari ini tuan-tuan, kerana surahnya pendek, mengandungi 5 ayat sahaja. Dan seperti biasa, kita sebelum kita mulakan, tuan-tuan boleh share kepada rakan-rakan yang lain. Teruskan share, moga-moga beroleh manfaat apa yang akan kita bincang pada hari ini. Kita tak nak kita sahaja yang mendapat manfaat, kita sebarluaskan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini kepada mereka yang lain insya-Allah. Hari ini kita akan bincang surah Al-Fil, surah Al-Fil.
Tuan-tuan, kita dah hampir tamat dah ni juzuk amma ni. InsyaAllah kita cuba amalkan apa sahaja yang telah pun kita teliti pada surah-surah sebelum ini. Tak perlu detail sangat pada hari ini insya-Allah, cumanya kita bahaskan beberapa perkara sahaja yang perlu diambil perhatian insya-Allah. Baik. Sebelum tu kalau tuan-tuan boleh komen di ruangan komen kita ni sama ada jelas ataupun tidak siaran kita. Dan kita akan memula sekejap saja lagi. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita akan mulakan. Baik, pertamanya sebelum kita mula membaca surah Al-Fil, marilah sama-sama kita memulakan sesi tahsin kita hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan. Baik, insyaAllah di permulaan ini kita cuba baca terlebih dahulu secara keseluruhan surah Al-Fil ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul Azim. Baik, itu tadi bacaan keseluruhan surah Al-Fil. Tuan-tuan yang mengikuti siri live kita ini boleh bersama-sama baca bersama saya. Dan kita cuba ulang kaji apa hukum hakam tajwid yang terdapat dalam surah ini supaya dapat kita teliti satu persatu. Baik. Kita mulakan dengan ayat yang pertama. Seperti biasa, kita pastikan betul pada bacaan basmalah di sini ataupun bismillah di sini, seperti mana yang telah pun dibetulkan pada siri-siri sebelum ini ya. Iaitu kita bacakan dengan makhraj yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan seperti biasalah makhraj ha ini merupakan bukannya makhraj ha simpul ataupun kita kata ha biasalah. Ini adalah ha. Makhrajnya pada halqum ha.
Kemudian suka untuk saya mengingatkan sebab terdapat dalam kalangan pelajar-pelajar yang saya semak bacaannya, biasanya nun berbaris di bawah pada Bismillahirrahmanirrahim ini. Kadang-kadang dia berbunyi nu. Contoh yang salah saya bagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nu. Dia nak ke arah nu berbaris bawah, tetapi bunyinya nu. Saya dengar dan bukannya sikit yang mungkin dia tak perasan bacaannya menjadi nu itu berbaris di depan. Tetapi kita kena pastikan sebab bacaan basmalah ini adalah termasuk dalam bacaan dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang pertama. Kalau kita tak betul dah pada basmalah, maka kita khawatirlah sebab Al-Fatihah itu rukun dalam solat. Maka kalau berubah baris sudah menjadi lahnul jali, kesalahan yang jelas, bukan jadi lahnul khafi dah. Bukan jadi kesalahan yang tersembunyi dah. Dia merupakan kesalahan yang jelas. Maka kena pastikan. Ramai orang kata, "Alah ustaz, bismillah je pun." Jangan gitu. Bismillah. Sebab walaupun bismillah ini nampaknya begitu saja, tetapi perlu dibetulkan bacaannya. Janganlah diambil ringan. Bila kita nak betulkan bacaan Quran, pastikan bacaan yang sempurna. Janganlah kita mengambil ringan. Basmalah je pun, jangan gitu. Sebab basmalah inilah yang menjadi rukun dalam solat kerana ia termasuk dalam ayat dalam suratul Fatihah. Baik. Kita pergi pada ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alamta di sini merupakan izhar syafawi. Bila izhar, maka kita kena menjelaskan mim yang mati ini. Apa makna izhar? Maknanya menjelaskan. Makna di sebaliknya tak perlu dengung lah. Tepat yang tak perlu dengung, jangan dengung tuan-tuan. Jangan baca alam tara kai. Ada juga orang yang terlalu fokus kepada lagu, kononnya bacaan yang berlagu, sehingga dia mengabaikan hukum hakam dalam tajwid. Ini walaupun lagu itu sebenarnya betul dia jadi syiar kepada bacaan Quran, tetapi yang lebih utama adalah tajwid, adalah hukum hakam tajwid. Kalau kita tengok pemarkahan dalam musabaqah tilawah Quran sekalipun, lagu tu dikira markah, tapi yang lebih markah diberi keutamaan adalah tajwid. Maka kalau lagu sedap tapi tajwidnya salah, itu tidak sempurna lah kita kata. Jangan baca alam tara kai. Alam tidak ada dengung di situ, izhar saja. Alam tara kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa. Alamta. Baik. Kemudian kaifa, cuba kita perhatikan pada perkataan kaifa di sini, huruf mad bertemu dengan sebelumnya huruf yang berbaris di atas. Mad berbaris mati bertemu dengan huruf yang berbaris dan huruf yang hidup berbaris di atas sebelumnya. Maka di sini dipanggil huruf mad lin. Maka kita kena selesaikan, saya guna istilah kita kena selesaikan hak mad di situ terlebih dahulu. Alam tara kaifa. Jangan nak pergi cepat sangat. Alam tara kaifa fa'ala. Jangan. Biasa orang baca surah ni dia nak kira nak cepat aje tak. Baik. Alam tara kaifa fa'ala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala. Tengok. Di sini pada huruf fa tidak perlu dipanjangkan. Janganlah baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Jangka kan? Jadi
kita tengok di mana tepat yang kena panjang, kita panjang. Yang mana tepat tak perlu panjang, kita jangan panjangkan. Maka di sini dia agak tricky sikit lah. Tapi saya rasa surah ini dah biasa, dah lazim dibaca. Nama pun surah lazim kan, lazim dibaca, maka orang akan perasan keadaan begini. Kebanyakannya kesilapan berlaku apabila baca pada surah yang lain keadaan yang hampir sama. Apa maksud saya hampir sama? Pada akhir huruf pada perkataan yang pertama dan permulaan huruf perkataan yang kedua tu tidak ada huruf mad. Cuba tuan-tuan perhati. Pada fa ini tak ada huruf mad. Pada perkataan fa'ala ini juga tidak ada huruf mad, maka dia terus kita dibaca secara terus. Kalau surah Al-Fil ini mungkinlah boleh jadi surah Al-Fil ini biasa dibaca, maka kesilapan mungkin jarang berlaku. Tapi bila di tempat lain dalam Al-Quran, kita kena hati-hati. Banyak keadaan perkataan yang sebegini, tuan-tuan. Kena perhatikan, ya. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi ashabi. Ha sama juga seperti makhraj pada ha bismillah itu tadi. Ha pedas. Ashabil fil. Baik. Kita ulang sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sini mungkin tidak ada masalah. Kita teruskan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekali lagi. Alam, mim mati bertemu dengan ya. Di sini juga namanya izhar syafawi. Namanya apa? Izhar syafawi. Maka apabila izhar, kita jelaskan mim tanpa perlu dengung. Jangan dibaca alan yaj'al kaidahum, itu salah. Jangan dibaca sebegitu. Ataupun dipanjangkan mim mati ini bunyinya. Alam yaj'al kaidahum. Jangan pula dibaca begitu, okey? Biasa saja mim mati, rapatkan bibir apabila kita nak matikan mim itu, dan tidak perlu dipanjangkan bunyi mim mati tersebut. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Pada perkataan yaj'al, tuan-tuan cuba perhatikan, jim berbaris mati itu dinamakan huruf qalqalah. Seperti mana kita pernah jelaskan sebelum ini, huruf qalqalah perlulah dilantunkan kembali. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Kaidahum sama juga. Ya mati ataupun huruf mad. Sebelumnya huruf berbaris di atas, maka hukumnya adalah madlin. Kaidahum. Kaidahum. Hum di sini pula saya nak ingatkan jangan disebut hong. Kalau kat Terengganu bunyilah hong tu. Sebab ada dalam kalangan pelajar yang saya semak bacaannya bunyinya begitu. Hum. Hum. Ha bagi depan bunyi hu bertemu dengan mim mati jadi hum. Bukan home. Tidak ada H-O-M. Home tak ada. Hum. H-U-M. Hum. Alam yaj'al kaidahum. Begitu. Jangan kaidahum. Salah. Kaidahum pun salah. Okey? Mim mati bertemu dengan fa, sama juga izhar syafawi, tidak perlu dengung. Dan pada perkataan tadlil, dad mati ini, maka sifat dad itu dia ada istitalah. Maka dia bukannya huruf qalqalah. Dad mati ni bukan huruf qalqalah, maka jangan dibaca tadlil. Ataupun tadlil. Salahlah, tu huruf da tu. Tapi jangan juga dibaca tadlil. Salah. Kita pegang huruf dad mati itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil. Cuba tuan-tuan ikut. Tadlil. Dipegang dad mati itu. Tadlil. Sebab padanya ada sifat istitalah. Ingat tu. Baik.
Kemudian kita teruskan kepada ayat yang seterusnya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Baik, tengok. Wa arsala, ra mati sebelumnya huruf berbaris di atas, maka ra mati ini dihukumkan sebagai ra tafkhim. Ra yang bersifat ataupun sifatnya nak kita katakan tebal, tafkhim. Wa arsala, wa arsala, wa arsala. Kata guru saya, tak perlulah siapa nak muncul, dia bukan syarat ra tebal mati, ra mati yang kita baca tebal ni kena muncul bibir. Cuma kadang-kadang bila kita baca dia akan jadi termuncung. Bukan syarat dia kena muncul dia asalkan pada kita rasakan ra yang kita mati itu tebal. Dan bunyinya mestilah juga tebal. Janganlah dibunyi wa arsala. Wa arsala, ia bukan bunyi tebal, ia bunyi nipis. Tarqiq dipanggil tarqiq. Wa arsala itu yang betul. Wa arsala. Okey? Wa arsala alaihim. Sekali lagi, ya mati pada sebelumnya huruf yang berbaris di atas sama juga matnya adalah mat lin. Sempurnakan hak mat di situ. Alaihim, alaihim, alaihim. Jangan alaihim. Segitu je. Baik. Ha berbaris di bawah bunyinya apa tuan-tuan? Hi. Maka bertemu dengan mi mati bunyinya him, bukan hem. Bunyinya him, bukannya hem. Alaihim, salah. Alaihim, betul. Beza tu tuan-tuan. Alaihim, H-E-M, hem. Dengan alaihim, H-I-M, lain. Okey, perhati situ. Kemudian, pada mim mati bertemu dengan ta juga, ia juga izhar syafawi. Sama, bila izhar kena jelaskan mim tanpa dengung yang sempurna. Alaihim tayran, alaihim tayran. Okey? Baik. Sama juga pada ya mati ini, dia juga merupakan maklin. Tayran a. Tayran a. Tanwin dua baris di atas bertemu dengan hamzah. Maka hukumnya adalah izhar halqi. Izhar juga kena dijelaskan. Jangan didengungkan. Tayran a. Jangan dibaca tayran a. Salah. Habis nak tepat, nak didengungkan, payah juga dah. Baik. Ababil. Ni tak ada masalah. Baik. Sekali lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Baik, kita teruskan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tengok. Tarmihim. Sama juga. Ra mati sebelumnya huruf berbaris di atas, maka hukum ra mati tersebut juga tafkhim. Seperti mana yang pernah saya jelaskan pada siri sebelum ini. Kalau tak silap saya, pada surah sebelum ni siapa dia? Saya lupa dah. Ada saya jelaskan berkenaan dengan hukum ra ini. Ada ra tebal, ada ra nipis. Iaitu tebal ra tafkhim, nipis ra tarqiq. Hukum ra tebal antaranya ra itu berbaris di atas ataupun ra itu berbaris di depan. Maka dibacakan dengan tebal. Antara keadaan yang lain iaitu huruf ra itu mati sebelum ra itu huruf berbaris di atas, maka dibaca dengan tebal. Keadaan yang lain ada juga ra yang dibaca dengan tebal sekiranya sebelumnya itu adanya huruf berbaris di bawah yang mendatang. Ni dia payah sikit nak faham. Maksud huruf baris di bawah yang mendatang itu maknanya asalnya tidak ada huruf
Tidak ada baris bawah itu sebelum itu. Tetapi ia mendatang kerana apa? Ada sebab-sebab dia. Kerana mungkin dia hamzah wasal, perlu dibaca dengan baris bawah dan sebagainya. Contohnya perkataan ir. Kita payah nak bawa contoh di sini tak? Baik. Tapi ada keadaan yang mana ra itu dibaca dengan tebal, ra mati dibaca dengan tebal kerana sebelumnya adanya maksurah aridah yang dalam kitab tajwid disebut huruf berbaris bawah yang mendatang. Maka juga dibaca dengan tebal. Baik, tapi di sini ra berbaris mati pada sebelumnya ada huruf berbaris di atas, maka ra di sini dibaca dengan tafkhim. Tarmihim. Tarmihim bihijaratin. Baik, sebelum itu mim ini tadi kalau mim mati yang lain semuanya izhar, di sini dia lain dah. Mim mati bertemu dengan ba, namanya apa? Idgham. Idgham syafawi. Maka kita kena masukkan tarmihim bihijaratin min sijil. Begitu ya. Sekejap tuan-tuan Ada masalah sikit sini. Baik. Kita teruskan Maaf. Okey, kita silap sebut tadi. Pada perkataan tarmihim bi. Tadi saya sebut idgham kan? Silap. Bukan idgham. Ia adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Pada kalau idgham syafawi, mim mati bertemu dengan mim sahaja. Baik. Tarmihim bihijaratin. Bihi. Ha berbaris di bawah. Hi. Hijaratin. Hijaratin. Tanwin. Tuan-tuan perhatikan. Tanwin bertemu dengan mim. Maka idgham. Maka kena diidghamkan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Baik. Di sini nun mati bertemu dengan sin. Maka hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa. Maka kita kena sembunyikan bunyi huruf yang kedua itu ke dalam huruf yang pertama, min sijil. Baik. Kemudian ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka di sini faja'alahum ka, mim mati bertemu dengan huruf kaf, masih lagi izhar syafawi. Ka'asfim di sini fa bertanwin di bawah bertemu dengan mim, maka kita kena idghamkan. Idgham.
Ma'kul. Jangan pula dibaca ma'kul. Salahlah sebab di sini hamzah yang berbaris mati. Baik, habislah sudah satu surah Al-Fil kita ini. Surah yang pendek saja, tetapi kita perlu telitilah beberapa perkara, terutamanya pada tempat-tempat yang adanya sebutan-sebutan yang agak tricky. Kalau kita tidak berlatih dan kita tidak biasakan bacaannya, mungkin kita dah baca sebelum ini tapi dengan keadaan yang mungkin tidak berapa tepat. Baik, kita cuba baca daripada permulaan keseluruhan surah ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita telah pun selesai perbincangan ataupun kita tahsin bacaan surah Al-Fil pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada hari ini, yang kita sama-sama teliti, dapat kita amalkan dan manfaatkan untuk amalan harian kita, terutamanya untuk contohnya nak jadi imam dalam solat dan sebagainya. Maka kita boleh lancarkan terlebih dahulu bacaan kita, supaya nantinya bacaan kita itu sedap didengar, bukan sahaja dari sudut lagunya tapi dari sudut makhrajnya, dari sudut tajwidnya dan sebagainya. Tuan-tuan, sekiranya terdapat kesalahan fakta ataupun dan sebagainya daripada penyampaian saya tadi, boleh terus ajukan, betulkan balik. Boleh tuan-tuan boleh komen semula di ruangan komen di video ini nanti. InsyaAllah kita akan postkan. Mungkin saya ada terlepas pandang sebut beberapa perkara yang mungkin tersilap. Boleh betulkan semula. Tak ada masalah. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bincang tentang apa yang boleh kita manfaatkan, betul utamanya berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Baik, di akhir ini sama-samalah kita memberikan sokongan yang padu dan terus kepada Masjid Mu'tafi Billah Shah untuk kita sama-sama lebih banyak lagi sesi live sebegini yang akan kita adakan, dan insya-Allah sama-sama kita mencari saham akhirat dengan kita menyumbang ke tabung pengurusan Masjid Mu'tafi Billah Shah melalui nombor akaun yang telah pun kita pinkan di komen di bawah ini. Tuan-tuan boleh buat transfer secara online. Bahkan di kesempatan ini juga saya ingin menjemputlah kepada semua muslimin muslimat. Sekarang ni masjid telah pun dibuka untuk solat fardu 5 waktu. Jadi hadirlah, jemputlah hadir ke masjid untuk kita mengimarahkan semula rumah Allah Ta'ala ini setelah beberapa bulan tidak menerima kunjungan jemaah. Maka saat ini kita ada peluang untuk kita meletakkan kembali dahi kita sujud di atas tikar sejadah masjid ni. Sama-samalah kita ambil peluang itu sebelum nantinya na'udzubillah dibimbangi peluang itu ditarik semula oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah kita tidak mahu lagi diuji sebegitu. Maka hadirlah ke masjid. Tuan-tuan bolehlah menyumbang di tabung-tabung masjid ataupun melalui transfer online pun boleh, tidak ada masalah. Tapi bukan itulah matlamatnya, kita nak seru ajak orang ramai supaya hadirlah ke masjid. Sekiranya sebelum ini kita gelisah masjid tidak dibuka, alhamdulillah sekarang ni masjid telah pun dibuka.
tuan-tuan boleh hadir cuma dengan mematuhi SOP yang menepati SOP lah, yang bersesuaian, iaitu kita mesti hadir dengan keadaan sudah berwuduk, sila pakai mask dan juga bawa sejadah masing-masing. Sama-samalah kita imarahkan semula rumah Allah Ta'ala ini. Kalau bukan kita, siapa lagi tuan-tuan? Takkan kita nak harapkan orang-orang luar. Tak, kitalah yang perlu mengimarahkan semula masjid ini. Penuhkanlah ruang-ruang solat di masjid ini, terutamanya bagi kaum lelaki, solat Jumaat. Hadirlah ke masjid. Sekarang ni masjid telah pun dibuka dengan kapasiti mengikut kapasiti yang boleh dimuatkan dalam masjid. Contohnya di Masjid Mutafi Billah Shah ni kita muat hingga 700 orang lebih jemaah Jumaat dalam satu-satu masa. Maka hadir tuan-tuan, hadir. Tak perlulah kita menunggu orang kerah dan sebagainya. Kita sendiri ada kesedaran untuk hadir, maka kita hadir. Tambahan pula sekarang ni tak ada dah sistem ataupun jemputan dan sebagainya untuk hadir Jumaat ni, maka siapa-siapa saja boleh hadir. Hadir awal tuan-tuan. Dan sebenarnya di kesempatan ini juga saya nak menyebut bahawa hikmah PKP ini supaya kita dapat melatih diri kita dengan lebih berdisiplin. Sekiranya sebelum ini kita sampai ke masjid ketika orang dah azan ataupun orang nak semayang baru kita sampai, maka SOP yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini untuk melatih kita hadir ke masjid lebih awal. Kita niat iktikaf lah dalam masjid, sekalipun SOP tidak membenarkan solat-solat sunat di dalam masjid, kita niat iktikaf sudah. Kita selesai solat tahiyatul masjid yang dibenarkan, kita duduk, kita niat iktikaf. Kalau sebelum ni kita kalut kerja ke situ ke sini, ambillah sedikit masa, manfaatkan ruang yang ada, dan kita mengumpul pahala lah, mengumpul semula pahala iktikaf yang dulunya lama dah, mungkin tak berpeluang untuk beriktikaf di masjid dah berbulan-bulan dah. Kita ambil peluang ini tuan-tuan, insya-Allah. Dan saya kira cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain sesi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.